Okey, alright. Cikgu nak bagi tahu di sini ya. Hari tu dalam grup Telegram kelas kamu, cikgu dah maklum. Cikgu minta mana-mana murid yang pernah dilantik untuk tahun ni pegang apa-apa jawatan, contohnya pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, ketua kelas, penolong ketua kelas ataupun AJK yang lain, bendahari, setiausaha, tolong tulis nama nama kamu dan juga jawatan dalam grup Telegram kelas 2 Lee Chong Wei subjek matematik. Kerana apa? Kerana cikgu perlu buat semakan untuk markah co-curriculum kamu, markah ekstra co-curriculum. Cikgu bagi masa sehingga hari Jumaat ni lah. Okay, so sehingga hari Jumaat ni kalau kamu tak tulis apa-apa maklumat, jadi cikgu tak dapat nak bagi markah ekstra co-curriculum lah. Sebab selepas ni cikgu akan refer juga dengan guru-guru pengawas kamu ataupun guru pengawas pusat sumber untuk confirmkan maklumat yang kamu berikan. Boleh faham tak? Jelas? Boleh dengar jelas tak suara cikgu ni? Boleh cikgu. Okay, alright. Dan cikgu rasa kamu semua pun dah tahu yang kita akan ada pentaksiran PDPR bermula berapa minggu lagi? Untuk form 2, kelas tingkatan 2, bila? Siapa tahu? Bila start? 4 Oktober. 4 Oktober. 4 Oktober bila? Minggu depan ke bila? Ke minggu lagi satu? Okey. Jadi cikgu harap kamu bersedia dan cikgu ada share dalam grup Telegram kelas 2 Lee Chong Wei bersama dengan ibu bapa kamu tadi. Macam mana kamu boleh semak setting pada laptop, komputer ataupun handphone kamu supaya kamu tak ada masalah nanti bila nak akses kepada link Google Form. Sebab soalan PDPR pentaksiran akan dijalankan dalam format Google Form. Kamu kena masuk dalam Google Form dan jawab soalan melalui Google Form tersebut. Okey, ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan apa dia? Soalan. Soalan pentaksiran PDPR. Boleh tanya cikgu kalau ada sebarang soalan ataupun hal-hal lain nak tanya cikgu, boleh tanya sebelum cikgu mulakan kelas. Ada tak? Ada sebarang soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Alright. Tapi latihan yang cikgu bagi dalam video tu tak ramai yang hantar. Hanya seorang, dua, tiga orang je yang hantar. Yang lain bagaimana? Maksudnya kalau kamu tak hantar kepada cikgu, maksudnya kamu tak nak markah lah. Jadi pastikan video yang cikgu bagi tu tolonglah tengok. Ada masa bila kamu free, kamu tengok video tu dan buat latihan yang cikgu bagi. Kalau tak faham, tak tahu macam mana nak buat, boleh tanya cikgu. Boleh tanya cikgu melalui Telegram. Boleh message cikgu melalui Telegram dan cikgu akan tengok dan cikgu akan cubalah sedaya upaya cikgu untuk bantu kamu. Okey, dan cikgu ingatkan lagi sekali untuk pentaksiran PDPR matematik. Okey, soalan tu akan merangkumi ada 3 bahagian. Dia soalan dalam Google Form ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian A, ada 20 soalan objektif di mana kamu hanya jawab melalui pilihan jawapan A, B, C, D 20 soalan. Dan selepas tu ada soalan subjektif bahagian B ada 2 soalan. Subjektif ni maksudnya soalan tu mungkin pilihan jawapan juga, tapi kamu kena tahulah langkah kerja yang betul. Soalan dia bukan straightforward. Maksudnya ada cara kerja. Contoh penyelesaian soalan matematik. Macam mana kamu nak dapatkan pemfaktoran? Macam mana langkah pertama, langkah kedua bagaimana? Itu cara soalan subjektif. Dan bahagian C adalah soalan essay. Soalan essay matematik macam mana? Soalan essay matematik ni sebenarnya soalan biasa matematik saja. Mungkin soalan tu melibatkan penyelesaian masalah. Kamu kena baca soalan, kena faham soalan dan baru bagi jawapan. Dan jawapan macam mana nak tulis essay? Jawapan dia panjang sikit.
Mungkin kamu tarik tu panjang sikit. Tak semestinya kamu tarik gunakan ayat. Kamu boleh tarik gunakan kaedah apa, tulis nombor ke, macam mana kamu nak selesaikan. Itu adalah contoh soalan esei. Soalan esei ada satu saja. Soalan esei ada, tak silap cikgu ada satu atau dua lah. Dan soalan ini akan merangkumi kalau tingkatan 2 ni daripada bab 1 hingga bab 11. Okey, bab 1 hingga bab 11. Dan jangan lupa silibus tingkatan 1 pun kamu kena buat ulang kaji balik kerana mungkin ada soalan yang akan ditanya daripada bab 1 hingga semua bab lah. Tingkatan 1. Tingkatan 1 yang masuk semua bab. Tingkatan 2 bab 1 hingga bab 11. Jadi tolong buat ulang kaji. Okey, alright. Okey, cikgu akan teruskan. Hari ni sebenarnya cikgu akan buat ulang kaji juga. Cikgu akan buat revision. Kita tak akan belajar tajuk baru hari ni. Kita akan buat ulang kaji. Sambil-sambil kamu pun sama buat ulang kaji sebagai persediaan kamu nak jawab exam nanti. Okey, alright. Kita tengok kat sini. Okey, boleh nampak tak ni? Skrin cikgu share dengan kamu ni. Kelas boleh nampak tak? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey, cikgu lupa share. Alright, sekejap. Cikgu share dulu. Okey. Jia Chun, setakat ni siapa yang jarang masuk kelas Google Meet boleh bagi tahu cikgu daripada kelas 2 di Chong Wei setakat ni yang kalau kamu perasan. Jia Chun, ada perasan tak? Ke semua ada masuk untuk subjek lain? Tak pasti? Tak pasti cikgu. Okey. Alright, tak apa, tak pasti. Okey, alright. Ni sekarang boleh nampak tak ni skrin yang cikgu share dengan kamu? Nampak tak? Boleh. Okey, alright. Ini sebenarnya ini pun adalah sambungan daripada latihan menjana kecermelangan bab 10. Bab ni mungkin akan keluar soalan dalam exam dalam pentadsiran PDPR, termasuk antara bab 1 hingga bab 10. Jadi kamu kena faham macam mana nak selesaikan. Dalam video sebelum ni cikgu dah terangkan penyelesaian sehingga nombor 6. Okey, nombor 6 Okey, dan cikgu ada bagi latihan pada kamu soalan nombor 7, nombor 8. Dah buat belum? Soalan 7, 8 ni? Kelas, dah buat belum? Sudah. Okey, bagus. Yang dah buat tu bagus. Yang belum buat ni, macam mana ni? So, tak ada markah untuk kamu untuk latihan. Kamu tak buat. Jadi hari ni cikgu nak bincangkan yang mana dah buat, kamu boleh ambil kesempatan ni untuk semak balik cara kerja kamu. Okey, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalannya, jika kecerunan suatu garisan ialah 2 dengan pintasan Y ialah negatif 18. Tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. Macam mana nak jawab soalan ni? Untuk kecerunan ni, kamu kena ingat beberapa formula. Formula kamu kena hafal, kena ingat. Formula yang pertama, kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dan kamu kena tahu Y2 itu apa, Y1 itu apa, X2 itu apa dan X1 itu apa. Okey, lepas ni cikgu terangkanlah. Sebab dalam video yang semalam cikgu bagi pun cikgu dah terangkan. Okey, dan selain itu, satu lagi formula berkaitan kecerunan yang mana kamu kena ingat ialah kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Itu pun kamu kena ingat. Contoh soalan 7 ni lah, kita akan gunakan formula kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Kenapa? Sebab dalam soalan ini dia bagi maklumat
kecerunan dia bagi iaitu 2 dan nilai pitasan Y pun dia bagi iaitu negatif 18 dan dia tanya kamu soalan nak cari pitasan X. Jadi kita kena carilah, kena fikirkan formula apa yang ada kaitan antara pitasan Y, pitasan X dan juga kecerunan. Okey? Jadi cara nak buat dia macam mana? Kena tulis dulu formula. Formula kecerunan yang melibatkan pitasan Y dan pitasan X. Jadi kecerunan atau simbol yang kita gunakan untuk kecerunan adalah M kecil. Huruf M kecil mewakili kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, pintasan X. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu daripada formula tersebut, kita gantikan maklumat yang diberikan. Jadi M kecil iaitu kecerunan, kamu gantikan dengan nilai 2. Gantikan dengan 2. Kemudian pintasan Y kamu gantikan dengan nilai negatif 18. Tapi jangan lupa, dalam formula dia bermula dengan negatif. Tulis negatif dulu, kemudian baru gantikan dengan negatif 18 untuk nilai pintasan Y. Jadi bila negatif bertemu negatif, jangan lupa letakkan kurungan. Jadi negatif dalam kurungan negatif 18. Kenapa pula nak buat kurungan? Kerana kita tahu kalau negatif darab dengan negatif dia akan jadi positif. Okey? Dia negatif, bila kamu gantikan dengan negatif 18, sebenarnya operasi dia adalah darab. Jadi untuk ingatkan kamu supaya lakukan darab, kena buat kurungan. Kemudian bahagikan dengan pintasan X. Pintasan X dia suruh kamu cari. Jadi kamu gantikan saja pintasan X. Pintasan X. Alright. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita boleh selesaikan persamaan yang kamu dah buat tadi. Jadi langkah yang seterusnya, kamu bawa pintasan X ke sebelah kiri kamu, dia akan jadi 2 darab dengan pintasan X. Okey, 2 darab pintasan X sama dengan negatif dalam kurungan negatif 18. Jadi negatif dalam kurungan negatif 18 akan jadi positif 18. Jadi tulis saja 18. Okey. Jadi kamu nak cari pintasan X. Jadi pintasan X sama dengan 18. 2 tu kamu kena bawa ke sebelah kanan. Jadi operasi asal 2 adalah darab. Iaitu 2 darab pintasan X. Jadi bila kamu bawa 2 sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi pintasan X sama dengan 18 bahagi 2 sama dengan 9. Okey, jawapan dia 9. Boleh faham tak kelas? Macam mana nak jawab soalan nombor 7 tu? Faham tak? Lara Lee? Boleh faham tak Lara Lee? Faham tak? Boleh buka mic kamu. Cikgu tanya ni. Okey, bagus Lara Lee. Okey, kamu dah tarik kat situ. Alright. Yang lain faham tak? Surya, kamu faham tak macam mana dia jawab tu? Faham sikit cikgu. Mana boleh sikit, kamu kena faham semua. Nak jawab exam macam mana faham sikit. Kena, ini latihan cikgu bagi ya. Jadi kamu tak buat, kamu kena salin lah ni. Okey, tengok sini. Ni nampak tak ni? Kelas nampak tak ni? Nampak cikgu. Ini penyelesaian dia soalan 7 tadi. Tengok. Okey, M kecil ni apa dia? M kecil ni kecerunan. M kecil ni maksud dia kecerunan. Simbol dia sama dengan, ini formula dia, kamu kena hafal, kena ingat, kena tanam dalam kepala kamu. Okey, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, kemudian M adalah kecerunan. Dalam soalan dia dah bagi kecerunan sama dengan 2. Jadi M kamu gantikan dengan 2 sama dengan negatif. Ingat formula dia ada negatif, tulis negatif. Kemudian nilai pintasan Y dia bagi dalam soalan iaitu negatif 18. Kamu gantikan dengan negatif 18. Ini kena buat kurungan. Kerana sebenarnya negatif dengan pintasan Y ni operasi dia darab. Jadi sebab tu kena buat negatif dalam kurungan negatif 18. Okey, kemudian bahagikan dengan pintasan X. Jadi kita nak cari pintasan X. Jadi pintasan X ni kita bawa ke sebelah kiri.
Operasi asalnya bahagi bila bergerak ke sebelah kiri dia akan jadi darab. Kerana itu dia akan jadi 2 darab pintasan X. Sama dengan 18. Kenapa 18? Kerana negatif, darab negatif jadi positif. Okey, seterusnya kita nak cari pintasan X. Pintasan X sama dengan 18 bahagi 2. Kenapa perlu bahagi 2? Kerana 2 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Kerana operasi asalnya adalah darab. Darab pergi sebelah kanan jadi bahagi. 18 bahagi 2 dapat 9. Okey, ini jawapan untuk nombor 7. Okey, ada sebarang soalan? Kalau ada sebarang soalan boleh tanya cikgu. Ada tak? Tak ada cikgu. Okey, alright, cikgu teruskan. Tengok pula nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan dia, hitung kecerunan garis lurus MN jika jarak mengufuk titik P daripada paksi Y ialah 6 unit. Macam mana ni nak jawab soalan ni? Nombor 8. Dia kata hitung kecerunan garis lurus MN. MN, ini ya. Jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Kamu kena faham ayat ni. Dia kata jarak mengufuk titik P, mengufuk ni maksudnya paksi X lah. Jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Maksudnya daripada paksi Y kat sini. Dia bermula dengan asalan kosong kat sini. Jarak dia 6 unit. Jarak mengufuk. Jadi nilai koordinat P bagi nilai X dia mesti sama dengan 6. So, nilai koordinat P adalah dalam kurungan 6,0. Y dia sama dengan kosong. Sebab dia kat sini. P ni sebenarnya apa? P ni kita panggil sebagai pintasan X. Pintasan X tu garis lurus memotong paksi X. Itu nama pintasan X. Jadi kita boleh cari jawapan untuk nombor 8 ni gunakan formula yang sama dengan tadi, iaitu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, dan kamu kena tengok dekat soalan tu. Okey, dia kata hitung kecerunan. Jadi nilai pintasan kena tahu pintasan X berapa nilai dia. Pintasan X mana nilai dia? Pintasan X ni kat sinilah pada P. Jadi pintasan X dia mesti adalah 6. Kerana koordinat P ni adalah 6,0. Macam mana tahu dia 6? Sebab dia bagi tahu kat sini. Jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. 6 unit maksudnya dia bergerak ke kanan lah 6 unit. Kalau negatif 6 maksudnya bergerak ke kiri. Ini kamu kena faham lah ni. Ni soalan kamu kena berfikir sedikit. Jadi pintasan X dia sama dengan 6. Jadi kamu tahu, tulis maklumat dia. Pintasan X sama dengan 6. Kemudian cari pula pintasan Y. Pintasan Y sama dengan berapa nilai pintasan Y? Siapa tahu? Soalan 8 ni. Berapa nilai pintasan Y? Siapa boleh bantu cikgu bagi tahu? Nilai pintasan Y berapa? Soalan 8 ni. Daripada graf ni. Kamu kena tahu baca graf ni. Okey, pintasan Y. Okey, jacun 6. Pintasan Y 6. Okey, kita semak dulu. Pintasan Y. Pintasan Y. Bukan 6 jacun. Pintasan 6 tu adalah pintasan X. Jacun ni 6 ni apa pintasan X? Okey, yang 6 ni adalah pintasan X. Pintasan Y dia, negatif 8. Okey, betul. Negatif 8. Negatif 8 ni adalah pintasan Y. Pintasan Y ni adalah garis lurus yang memotong paksi Y. Okey, pintasan Y dia sama dengan negatif 8. Tulis negatif 8. Okey,
Jadi kita masukkan nilainya dalam persamaan tadi sama dengan negatif pintasan Y sama dengan negatif 8 bahagi dengan pintasan X sama dengan 6. Kamu dapat jawapan dia sama dengan 8/6. Ini kita boleh kecilkan. Kamu dapat jawapan dia 4/3 jadi 4/3. Okay. So jawapan dia kecerunan untuk nombor 8 adalah 4/3. Okay, boleh faham tak kelas? Macam mana nak buat ni? Faham tak? Kalau tak faham bagi tahu cikgu . Tak faham kena bagi tahu cikgu. Semua faham ke ni? Faham. Okey, bagus je cium faham. Yang lain macam mana? Surya, kamu faham tak Surya? Okey, bagus. Ciao. Alright, thank you Lara Lim. Okey, yang lain? Faham je. Okey, bagus. Bagus Surya. Okey, tengok ni. Ini jawapan dia. Cikgu tunjuk kat sini. Boleh nampak tak ni? Nombor 8 lah ni. Okey. Ini koordinat P ya. P ni koordinat dia adalah 6,0. Macam mana tahu koordinat P? Sebab dia bagi tahu tadi ya. Sebab jarak mengufuk jarak mengufuk koordinat P tu daripada paksi Y adalah 6 unit. Jadi kita tahulah koordinat P ni adalah 6,0. Nilai X dia 6, nilai Y dia 0 lah. Sebab dia sebaris dengan asalan. Jadi daripada koordinat P ni kita tahulah nilai pintasan X. Kerana P tu sebenarnya dia memotong paksi X. Jadi pintasan X dia sama dengan 6. Pintasan Y dia daripada graf soalan tersebut kita tahu garis lurus tu memotong paksi Y pada koordinat 0 dalam kurungan 0 negatif 8. Jadi negatif 8 adalah nilai pintasan Y. Jadi gunakan maklumat ini kita gantikan dalam formula kecerunan yang melibatkan pintasan Y dan juga pintasan X. Kamu akan dapat sama dengan negatif dalam kurungan negatif 8 bahagi dengan 6. So, dapat jawapan 8/6. Ini kamu boleh kecilkan, dapat jawapan 4/3. Okey, ini jawapan untuk soalan nombor 8. Alright, kita tengok lagi. Kita tengok soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Jika titik A dan titik B terletak pada garis lurus yang sama dengan kecerunan 4/3. Okay. Dan koordinat A ialah dalam kurungan 0,8. Tentukan koordinat B jika B ialah pintasan X. Macam mana nak jawab soalan ni? Kamu kena faham lah. Maklumat ni, dia kata titik A dan titik B ni terletak pada garis lurus yang sama dengan kecerunan 4/3. Maksudnya kecerunan garis lurus bagi garis AB ni sama dengan 4/3. Jadi nak selesaikan ni, kita gunakan formula yang sama tadi iaitu kecerunan sama dengan negatif, yang ini kena gunakan formula kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Macam ni M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kita tulis dulu kecerunan dia, kecerunan garis lurus AB Kecerunan garis lurus AB dia dah bagi dalam soalan iaitu 4/3. Kita tulis 4/3. Sekarang ni kita senaraikan dulu maklumat yang dia bagi. Koordinat A dia bagi, koordinat A sama dengan 0,8 dan koordinat B berapa koordinat B? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor 9 ni koordinat B dia berapa? Nombor 9 koordinat B sama dengan siapa tahu? B ni dia suruh kamu cari kan?
Tapi kita boleh tahu satu nilai dia sama ada nilai X atau nilai Y. Sebab dia bagi keyword dia kat sini ya. Keyword dia pintasan X. Kamu kena faham, kalau pintasan X, dia memotong paksi X. Apabila dia memotong paksi X, nilai apa yang akan jadi kosong? Kamu tahu? Tengok kat sini. Rujuk pada gambar ni. Titik P ni adalah contoh pintasan X. Sebab dia memotong paksi X. Garis lurus ni memotong paksi X. Jadi nilai apa yang kosong kat sini? Pada rajah ni, nilai apa yang kosong? Pada koordinat. Nilai X ke nilai Y? Siapa tahu? Kelas? Nilai Y kosong. Ya, bagus. Habilashri ya, thank you. Nilai Y kosong. Okay, nilai Y kosong. So, kita tahu untuk koordinat 9 ni, koordinat B sama dengan X, kosong. Okay, X, kosong. X ni kita tak tahu berapa nilai dia. Kamu perlu cari. Tapi nilai Y dia kita tahu kosong. Jadi, koordinat dia dalam kurungan X, kosong. Okay, alright. Jadi kita masukkan dalam formula kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Di mana kalau kita ambil kecerunan AB, titik A akan jadi X1 Y1. Sebab titik A kita anggap sebagai titik yang pertama, dia akan jadi X1 Y1. Manakala titik B kita anggap sebagai titik yang kedua, dia akan jadi nilai X2 Y2. Okey, lepas tu kita gantikan maklumat ini dalam formula kecerunan. Kecerunan kamu gantikan dengan 4/3 sama dengan Y2 sama dengan 0 tolak Y1 sama dengan 8, 0 tolak 8 bahagi dengan X2 sama dengan X. Okey, X2 sama dengan X. Tolak X1 sama dengan 0. Ganti 0. Okey, kemudian kita selesaikan jadi 4/3 sama dengan negatif 8/X. Okey, kamu akan dapat 4/3 sama dengan negatif 8/X. Lepas tu nak buat macam mana? Kamu kena buat kaedah pendaraban silang. Dipanggil kaedah darab silang. Di mana X tu kamu kena darab dengan 4. Okey, 4 darab X. Kemudian negatif 8 kamu kena darab dengan 3. Okey, jadi kamu boleh selesaikan. 4 darab X akan jadi 4X sama dengan negatif 8 darab 3 sama dengan negatif 24. Okey, jadi X sama dengan negatif 24. Okey, 4X. Jadi 4 kita bawa ke sebelah kanan. Operasi asal 4 adalah darab. 4X tu maksudnya 4 darab X. Jadi darab bila bawa ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Jadi negatif 24 kamu bahagi dengan 4. Dapat jawapan iaitu negatif 6. Jadi oleh itu kita tahulah koordinat B sama dengan negatif 6,0. Okey, itu jawapan dia untuk soalan nombor 9. Okey, ada sebarang soalan? Boleh faham tak ni kelas macam mana nak buat? Manalah tahu soalan ini keluar exam ke? Kamu kena faham. Faham tak? Boleh jawab tak ni? Kalau keluar exam soalan macam ni? Jacun, boleh faham yang ni? Soalan nombor 9? Boleh. Okey, bagus. Yang lain pun cikgu harap kamu faham. Nak cikgu tunjuk jawapan ke tak nak ni? Soalan nombor 9. Nak. Okey. Cikgu tunjuk jawapan. Tengok kat sini. Alright. 9. Okey, boleh nampak ni? Boleh. Ini kaedah nak selesaikan soalan nombor 9. Cikgu dah bagi tahu tadi ya. Dia kata garis titik A dan titik B ni dia berada pada satu garisan. Satu garis lurus pada kecerunan 3/4.
Maksudnya kecerunan garis lurus. Kalau kamu sambungkan titik A dengan titik B tu, nilai kecerunan dia adalah 4/3 lah. Sebab tu kita boleh gunakan maklumat, tulis M kecil AB. AB ni maksudnya garis lurus AB. Jadi hari ni kita baca sebagai kecerunan garis lurus AB sama dengan 4/3. Okey. Kemudian kamu tulis maklumat, dia bagi dalam soalan koordinat A sama dengan 0 negatif 8, tulis dalam kurungan 0,8. Kemudian koordinat B, dia tak bagi, dia suruh kamu cari, tapi dia bagi tahu pada kamu B ni adalah pintasan X. Bila pintasan X, nilai Y dia akan jadi 0. Okay, sebab itu untuk koordinat B ni kita boleh tulis sebagai X. X ni kita tak tahu nilai X dia berapa. Koma, tapi nilai Y dia kita tahu dia 0 sebab dia pintasan X. Tutup kurungan. Jadi bila dah kamu tahu semua maklumat ini, kamu gunakan formula ni. Ini adalah formula satu lagi kecerunan, iaitu M. M ni maksudnya kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Macam mana nak kena pasti Y2, Y1, X2, X1? Tengok pada titik dia. Kalau kita kata kecerunan A, B, A ni akan jadi titik yang pertama. B ni akan jadi titik yang kedua. Jadi A ni titik pertama, jadi nilai dia X1, 0 akan jadi X1, 8 ni akan jadi Y1. Manakala B ni titik yang kedua, okey, X ni akan jadi X2 dan 0 ni akan jadi Y2. Okey, kemudian kamu gantikan nilai ini dalam formula kecerunan. Okey, M ni kamu gantikan dengan 4/3. Kecerunan sama dengan 4/3 sama dengan Y2 sama dengan 0, 0 tolak Y1 sama dengan 8, jadi 0 tolak 8 bahagi dengan X2, X2 sama dengan X. X, gantikan X kat sini. X tolak X1 sama dengan 0. X tolak 0. Yang ni kamu selesaikan. Okey, 0 tolak 8 dapat negatif 8. X tolak 0 sama dengan X. Jadi kamu akan dapat 4/3 sama dengan negatif 8 per X. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Nak selesaikan ni, kita boleh guna kaedah yang dipanggil kaedah pendaraban silang ataupun darab silang ataupun cross multiplication method. Macam mana kaedah ini? 4 ni kamu darab dengan X. 4 darab X sama dengan negatif 8 darab dengan 3. Okey, 4 darab X akan jadi 4X sama dengan negatif 24. Negatif 8 darab 3 sama dengan negatif 24. Okey, jadi kita nak cari nilai X, jadi 4 ni kita kena bawa ke sebelah kanan. Okey, 4 ni asalnya operasinya darab, 4X maksudnya 4 darab X. Jadi operasi darab bila bawa ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan negatif 24 bahagi dengan 4 sama dengan negatif 6. Jadi kita tahu nilai X ini sama dengan negatif 6. Oleh itu, koordinat B sama dengan dalam kurungan negatif 6, 0. Okey. Itu jawapan dia untuk soalan nombor 9. Alright. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu berhenti sampai di sini ya. Perbincangan soalan 7, 8, 9. Ada sebarang soalan nak tanya cikgu? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Oh, tak ada, laju tak ada. Okey. Yang mana tak faham lagi, tolong tengok lagi sekali ya. Tengok lagi sekali dan tolong buat. Ini sebenarnya latihan pada kamu. Kamu tak buat, kamu kena buat. Jangan lupa hantar kat cikgu melalui Telegram. Kalau tak, markah kamu kosong. Okey? Jadi untuk latihan hari ini cikgu nak kamu jawab soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Buat jawab soalan nombor 10 je. Satu soalan je latihan hari ni. Buat nombor 10. Latihan ni daripada mana? Daripada buku teks matematik kamu, iaitu latihan menjana kecemerlangan bab 10. Jawab soalan nombor 10. Dah siap jawab, boleh hantar pada cikgu lah jawapan tu. Okey, alright. Jadi itu saja kelas kita hari ni. Okey, kalau tak ada sebarang soalan, cikgu berhenti kat sini lah. Okey. Alright, terima kasih semua. Jangan lupa yang cikgu hantar Telegram tu, tanya apa jawatan kamu, tolong tulis kalau kamu ada pernah dilantik apa-apa jawatan.
Okey, sama-sama. Alright, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.